Kereta KCB 6328 Kelantan, China, Bahang 6328 KCB 6328. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang hidup ni pasti mati, adapun pahala dibalas di akhirat. Barang siapa yang dijauh daripada api neraka, dia masuk syurga, dialah yang paling beruntung. Mati ni persoalan yang wajib. Sebelum kita semua mati, termasuk saya dan tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Sebenarnya kita kena tahu tujuan hidup kita. Kita akan mati. Jadi apa tujuan kita hidup dunia ni? Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepada Allah. Jadi tujuan kita sebelum mati ni tuan-tuan, untuk ibadat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, ibadat ni tuan-tuan kita kena faham. Bila kata ibadat, makan kena mesti ibadat, tidur kena mesti ibadat, kita pergi kerja mesti ibadat, sebab dia melibatkan di antara dosa dan pahala. Kita bersosial kan, kena ibadat, dia ada dosa pahala. Kita pergi market kena ibadat, dia melibatkan dosa pahala. Kita buat apa pun, berekonomi mesti beribadat. Kita berpolitik mesti beribadat, sebab dia melibatkan dosa pahala. Jadi apa tujuan kita hidup ibadat ni? Sebagai tanda kita syukur kepada Allah. Tuan-tuan, kalau nak ikut Tuhan bagi nikmat kat kita, tak ada tolak banding. Tuhan bagi mata kita melihat. Ada di kalangan kita tuan-tuan, bangun pagi, alhamdulillah boleh melihat. Tiba-tiba dia bangun pagi, tak boleh melihat dah. Cuba bayang tuan-tuan, Tuhan bagi nikmat mata pun kita tak bersyukur. Tuhan bagi nikmat tangan memegang. Tuhan bagi nikmat otak berfikir. Tuhan bagi nikmat hati tuan-tuan. Hati ni dia bergerak. Ada orang kata, ustaz, hati tu macam mana? Macam sekarang lah tuan-tuan. Mata tuan-tuan tengok saya, hati tuan-tuan berbicara, betul tak? Betul tak? Tuan-tuan tengok saya, hati tuan-tuan, orang ajaknya ustaz, nampak ada maki saya. Tu. Hati tu berbicara. Nampak macam hati tak bergerak, sebenarnya hati berbicara. Tuan-tuan senyum dekat saya, menunjukkan hati tuan-tuan tanda suka saya. Betul tak? Kadang-kadang muka macam jebon kan. Hati berbicara, kita boleh nampak daripada perwatakan. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi kita hati, bagi tangan, bagi perut. Semua ni tanda kita syukur kepada Allah, tu yang kita buat ibadat. Kalau nak ikut tuan-tuan, kita banyak di antara kita tak bersyukur. Kita mai hari ni, kita komplain dengan Allah. Ustaz boleh mai, saya suka tak suka mai Penang tuan-tuan. Minta maaf lah. Tahun lepas satu saja ceramah saya. DTU tentera. Tahun lepas satu lah. Ni tahun ni inilah yang pertama dan mungkin yang terakhir. Sebab apa tuan-tuan? Jam. Nak mai tu 5.30 kena tolak dah. Dulu saya mengajak tu Masjid Syekh Yahya tu, pukul 5 kena tolak dah nak mengajak maghrib, kuliah maghrib. Ada 20 orang. Masa tu lah. Malam ni ramai lah, alhamdulillah. 20 orang lah tuan-tuan mengajak di Masjid Syekh Yahya, kena bertolak pukul 5 jam. Masa tu jambatan 2 tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di Pulau Pinang ni ramai dah. Ustaz Fawaz Mat Jan ada, Ustaz Ustaz Wadi ada, Ustaz Jeffrey ada, Ustaz Syah Syamugam ada, Ustaz Suhaizi ada, Ustaz Syafi ada, macam-macam ustaz tuan-tuan. Jadi saya ni tak berapa nak laku sangatlah Pulau Pinang ni. Jadi saya banyak di Selangor. Minggu saya yang pertama aja ada di Pulau Pinang. Tu pun kuliah saya penuh. Jadi Ustaz Suhaji pujuk saya, ustaz, mailah Masjid Julutong ni. Saya malu Allah dengan Ustaz Suhaji lah. Dia ada tak malam ni? Dia pun tak mai. Dia panggil saya, dia pun tak mai. Dia pun ada kuliah lagi, dah mai insya-Allah. Jadi alhamdulillah saya boleh mai lah tuan-tuan. Bukan tak mau mai, nak mai dekat orang Julutong ni, orang Pulau Pinang ni. Tapi masa saya tak ada. Tapi alhamdulillah kita mai hari ni. Tuan-tuan komplain, apalah ustaz boleh mai naik kereta BMW, saya naik KE 20 Ada orang komplain tuan. Apalah saya ni KE 20 dah seumur hidup.
KE20 saya pernah pakai tuan. Bila start tu bunyi macam mana? Tu kat geran pun nak kena tukar. Dulu saya pakai tuan-tuan KE20. Bang, ada orang tuan-tuan kereta pun tak ada, tapi kita tak bersyukur. Dia komplain juga, ustaz, dia boleh ada KE20, boleh main masjid. Saya ni nak main macam mana? Ada motor lah. Saya nak tanya sini, siapa di sini yang main masjid malam ni dia naik motor? Tengok tak ada, semua naik kereta. Ustaz yang angkat naik motor. Yang lain semua kaya, orang jelutong. Hebat betul. Kan? Ada orang komplain, ustaz, saya ni nak main masjid macam mana naik motor ya, jauh masjid. Komplain juga, tak bersyukur. Ada orang tuan-tuan dia komplain naik motor. Ada orang tuan-tuan dia bukan naik motor, dia main masjid jalan kaki lah. Saya nak tanya, siapa main masjid malam ni jalan kaki? Dua orang lah. Yang lain semua naik motor. Kaya tuan. Tu pun komplain juga. Macam mana nak pergi masjid, saya nak jalan kaki jauh tuan. Dia komplain juga. Ada orang tuan-tuan jalan kaki dia boleh main. Ada orang komplain, ustaz nak jalan kaki macam mana? Tapi kita kena bayang tuan-tuan, ada orang kaki pun tak ada. Kencing manis kena potong. Tu pun komplain juga. Macam mana ustaz saya nak main masjid, saya kaki kena potong. Macam mana nak main? Dia tak bersyukur juga. Ada orang bukan saja kaki tak ada, dia pun tak ada dah. Dua sebelah dah tuan-tuan. Kita ni banyak tak bersyukur bang. Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita buat ibadat ni, semayang ni tanda apa? Tanda syukur. Bila tanda syukur, Allah sebut. Allah sebut dalam Quran, dia kata apa? Kita buat ibadat ni untuk apa? Untuk kita, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bila buat ibadat tu macam mana? Ahsanu amala, buat bagi elok. Sebab tanda syukur. Sembahyang kita bagi elok. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni ramai. Saya nak tanya betul-betul, siapa yang memang dia daerah Jamek, Masjid Jamek, Jelutong saja? Cuba angkat tangan. Khairah ni saja. Ada 20 orang. Siapa orang luar? Orang luar ramai lagi. Orang Masjid Jamek Jelutong pandai lah tuan-tuan. Ataupun semua duduk dalam kubur lah tuan-tuan, mati habis. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, kita ni rumah Allah ni tuan-tuan, rumah kita. Banyak kita ingat rumah Allah ni bukan rumah kita. Sebenarnya inilah rumah kita. Tuan-tuan, bila mati esok, rumah kita tu kita tinggal di bawah meja depan ni. Imam tu tuan-tuan kena duduk belakang. Ni bawa mai sini ni, semayang ni. Rumah inilah rumah kita. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita mati esok, apa yang kita bubuh dalam masjid ini menjadi harta kita di akhirat. Bubuh kipas, bubuh lampu, bubuh aircon, semua ni harta kita. Rumah kita tu tuan-tuan, tuan-tuan duduk flat. Rumah kita kan? Tak ada atas pun orang punya, tepi orang punya, bawah orang punya. Kecuali hak tanah. Memang dia punya tanah tu. Tapi dinding orang punya. Tapi rumah tu kita punya kan? Dah mati esok, bini kita kata apa? Tak boleh duduk Jamek masjid dekat ni, Jelutong ni. Sebab apa? Bila tidurnya nampak macam roh duduk balik. Akhirnya bini kita duduk tak? Bini kata, tak boleh duduk rumah anak kita di Jelutong tak? Bukit Jelutong. Tuan-tuan tahu mana? Dekat dengan Selangor tu. Duduk rumah anak. Akhirnya rumah kita tuan-tuan, bini kita tak duduk. Bila bini kita tak duduk, anak yang duduk dekat Bukit Jelutong, Bukit Beruntung, rumah tu nak bagi sewa, tak apalah, kita buat homestay. Rumah yang kita sayang tu, anak kita buat homestay. Saya nak tanya ni, rumah Allah ni, ada tak orang buat homestay? Bubuh, Masjid Jamek Jelutong, homestay. Ada tak? Mereka buah dengan tilam, katil penuh dalam ni. Ada tak? Tak ada. Akhirnya rumah yang kita buat homestay tu, tuan-tuan, adalah abang kita duduk di sini, di Jelutong ni. Dia duduk kutip sewa. Bila balik raya, kumpul ramai-ramai. Mesyuarat lah lepas semayang raya. Ni nak tanya abang ni, sewa duduk kutip tu ada tak? Dia kata nak ada macam mana, siapa pun tak duduk, dia kata. Rupanya duit sewa dia kebas. Semua tak duduk, dia kata. Akhirnya mesyuarat macam ni lah bang, rumah ni tak payah, kita untuk dijual. Bubuh tu untuk dijual. Rumah yang kita sayang tu tuan-tuan,
untuk dijual. Saya nak tanya, masjid ni ada tak orang bubuh masjid jamek untuk dijual? Ada. Inilah rumah kita. Akhirnya rumah yang kita sayang dijual, tuan-tuan. Tapi kita, tuan-tuan, duduk dekat masjid, tak main masjid, tuan-tuan. Allah sedihnya. Main masjid untuk apa? Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kemudian ayat yang terakhir, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Adapun orang yang datang rumah Allah ni, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian apa? Orang yang mendiri apa? Orang yang yakin dengan akhirat, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mereka tidak takut kecuali Allah. Kemudian apa? Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka ni dapat petunjuk. Sebab tu, tuan-tuan, ini rumah kita, rumah Allah. Kita nak buat ibadat ni untuk apa? Untuk tanda syukur nak dapat hidayah Allah. Ni tanda kita semayang, semayang Allah, tanda syukur. Kalau tak semayang, Allah kecut ke? Allah korang kuasa ke? Tak ada. Kita semayang tanda syukur kepada Allah. Semayang macam mana? Main masjid, ahsanu amala, perelok amalan. Semayang berjamaah. Ni orang yang datang ni, alhamdulillah, semayang berjamaah. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang tu munafik atau tidak, tengok dia semayang Isya dengan subuh. Kalau Isya dengan subuh berjamaah, maksud dia berimanlah dia. Sebab tu kakak yang di belakang, cuba tengok suami kita, dia mai tak Aisyah dengan subuh? Kalau tak mai, pagi esok tolong habaq. Bang, munafik bang. Selo-selo tengok. Sebab orang yang beriman ni, tuan-tuan, Nabi kata kalau dia mai sembahyang, di antaranya Aisyah dengan subuh berjamaah. Tuan-tuan, bukan senang. Nak mai macam mana? Datang rumah Allah ni sembahyang. Rugi tak sembahyang di sini, tuan-tuan, dengan aircon semua cukup. Tu, aircon tu. Rumah kita ada aircon tak? Ni aircon semua. Tu pun tak memai. Allah, tuan-tuan, buat bagi elok sembahyang di masjid berjamaah. Alhamdulillah ada imam dia. Kita jadi makmum. Kalau boleh, kita boleh jadi imam, jadi imam. Sebab orang jadi imam ni, tuan-tuan, hebat dia. Sebab semua akan respect dia. Kan? Hang Perdana Menteri ke, hang menteri ke, main dengan imam ni, dia duduk belakang. Adik saya cerita, pernah, tuan-tuan, sambung pelajaran, ambil hafal Quran. Orang kata macam-macam. Hafal Quran esok nak kerja apa? Esok boleh jadi tok imam, tapi ayah saya bagus. Dia kata tak apa, jadi tok imam. Perdana Menteri pun duduk belakang. Bagus dia. Akhirnya SPM tak ada, pinuh sampai luar negara. Ambil ijazah. Tuan-tuan, balik-balik, Allahu Akbar. Orang kata, ni nak kerja apa? Kami kata tak apa, jadi imam. Bila dia jadi imam, tuan-tuan, dia baca Quran punya sedap. Bila sedap, akhirnya apa yang berlaku? Dia ambil SPM. Dia ada ijazah dah, ambil SPM. Bila ambil SPM, 9 subjek. Alhamdulillah, bahasa Melayu A. Bahasa Inggeris tak pernah mengaji. Toge. 9. Matematik tak pernah mengaji. 9. Quran Sunnah semua A. Bahasa Arab semua A. Jadi bolehlah. Dapatlah sijil SPM. Saya tanya dia, matematik masa habis periksa, senang tak? Senang, dia kata. Dia tak pernah mengaji, dia kata senang. Soalan apa? Atau dia tanya heksagon. Hang jawab apa? Satu ibu negeri di Tunisia. Saya kata hang teruk semua. Heksagon tu hantar dah apa dia? Mana aku tahu, aku tak pernah mengaji. Dia pergi jawab satu ibu negeri di Tunisia. Alhamdulillah dapat 9, tuan-tuan, matematik. Akhirnya bahasa Melayu dapat A, semua bagus. Dia minta, tuan-tuan, untuk jadi guru. Lah gaji guru, lah cikgu. Orang kata, jadi imam ya. Apa? Pasal apa Quran, pergi mengaji, tak ada SPM. Rupanya jadi cikgu, tuan-tuan. Sebab tu kita yakin ni, orang yang datang rumah Allah ni, inilah orang yang tanda dia syukur kepada Allah, tuan-tuan. Main rumah Allah, kan? Bukan saja syukur, orang yang dapat hidayah Allah di sini, kan? Saya pernah baca khutbah cerita dalam YouTube di Masjid Padang Serai. Masa tu 1 Syawal jatuh hari raya. Hari raya lah 1 Syawal. Hampa ni macam tak faham lah. Macam tak faham. 1 Syawal hari raya, jatuh hari Jumaat. Saya baca khutbah macam mana? Tuan-tuan, hari ni 1 Syawal, Allah mengampunkan dosa hamba. Kalau ada di kalangan kita yang berdosa dengan makhluk, kena minta maaf dengan makhluk. Dengan Allah, kosong-kosong dah, insya-Allah. Kalau ada bergaduh dengan mak ayah, balik Kalau bergaduh dengan adik-beradik, balik Harta boleh cari, saya kata.
pangkat boleh cari, tapi silaturahim tak boleh putus. Sebab apa? Sebab Nabi, tuan-tuan, Allah tak suka orang yang memutuskan silaturahim. Rupa-rupanya habis semayang raya, tuan-tuan, saya tengok semua pakat teriak habis. Sebab nada saya sayu. Buat nada sayu, tuan-tuan, teriak habis. Bila teriak, habis semayang, pakat mailah nak salam. Mayang raya, habis tu salam lah, nak salam. Tengok-tengok di belakang tu dengan badan sadu, pakai baju merah, kain sampin. Kira baju Melayu lah. Genggam macam ni. Saya duduk tengok, dia duduk tengok saya atas bawah. Macam nak tumbuk saya. Saya pun genggam tangan juga. Hang tumbuk aku tumbuk hang. Rupanya bukan dia nak tumbuk saya, tuan-tuan. Dia main pelan-pelan daripada belakang tu. Dia suar tangan, dia salam. Lepas dia salam, dia peluk saya. Badan dia besar, dia peluk-peluk tu, dia teriak. Tuan-tuan bayang, badan sadu teriak macam mana? Tuan-tuan bayang tengok. Teriak. Saya kata, abang, awak duk teriak. Ustaz, kutubah Ustaz menyentuh hati saya. Kata pasal apa? Ustaz, saya dah bergaduh tak bercakap dengan mak saya, dengan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun tak bercakap. Tak pernah balik. Saya kata, pasal apa bergaduh? Ustaz, pasal faraid. Harta. Saya kata, abang, simple ya, bisik kat telinga dia. Abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Dia teriak, angkat-angkat, hingis penuh. Saya tengok muka dia. Bang, balik bang. Raya ni, orang ada mak ayah, itulah tempat bergantung kita. Balik ya bang. InsyaAllah Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Tengok, hidayah ni di rumah Allah. Bukan shopping komplek. Bukan pasar malam. Bukan tepi sunshine. Bukan di Giant, tuan-tuan. Hidayah ni rumah Allah. Dia kata, Ustaz, saya nak balik Ustaz. Kata balik. Petang tu dia balik. Dalam YouTube saya cerita. Petang dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon. Ustaz, saya sampai depan rumah mak saya, dengan ayah saya. Rupanya 16 tahun tak balik. Mak tu duduk tunggu lah. Biasalah mak kan. Mak mana tak sayang anak. Ni, makcik-makcik jahat macam mana anak kita, jangan maki. Sebab doa. Sebut benda elok. Saya tahulah kita kena mak-mak ni kan. Betuahnya anak kencing atas reba. Betuah. Bagus anak tu esok betuah. Anak berak atas reba. Bagus sungguh. Tapi marah tu dentak tu. Bagus sungguh. Tapi dia panjang kan. Nada dia tu lain. Tapi dia puji. Ni. Anak balik. Mak menanti 16 tahun, tuan-tuan. Mak tengok-tengok anak balik. Mak meluru keluar daripada rumah. Dia kata, Ustaz meluru kat saya. Buka pintu Ustaz. Bukan saya buka pintu. Mak buka pintu kereta. Mak tarik tangan saya. Mak peluk saya. Bila mak peluk saya, mak bisik kat telinga. Wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Ustaz! Menangis saya, Ustaz. Rupanya saya tak tahu. Ayah saya lumpuh dah. Saya tak balik 16 tahun. Ayah saya tengok-tengok saya balik. Pegang tungkat gagah berjalan. Sampai kat pintu. Saya meluru dekat mak. Kat ayah saya pegang tungkat, saya buang. Saya peluk ayah. Ayah bisik kat telinga. Wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Tiba-tiba mak saya main peluk kami 3 orang ni. Serentak mereka sebut, wahai anakku, kami dah maaf hang lah 16 tahun dulu. Dia kata, Ustaz, hari yang paling bahagia lah hidup saya. Bukan hari pertama saya dapat anak. Bukan hari pertama saya dapat isteri. Bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia lah hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Rupanya hidayah tu dapat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, abang-abang, saya nak tanya betul-betul lah. Malam ni, siapa yang umur 40 tahun ke bawah? Cuba angkat tangan. 40 tahun ke bawah. Oh, ramai anak muda. Alhamdulillah. Dulu ada tak ceramah anak muda mai? Tak ada. Saya mengajak masjid tanduk. Alhamdulillah. Kitab Sakaratul Maut. Yang depan tu semua dekat-dekat sakarat dah. Saya mengajak, suara saya kuat sikit lah. Pakcik! Ustaz, slow sikit. Saya kata, pasal apa? Lagi kami syahid. Semua. Sebab tu masjid tanduk saya habak ni, yang YouTube ni. Kalau panggil saya tak mau pergi lah. Oh, semua lah. Masjid Shah Alam. Bukan Masjid Shah Alam. Masjid di Shah Alam. Seksyen 28. Kuliah subuh. Semua pegawai kerajaan pencen duduk.
Duduk tu. Tu yang tepi-tepi tu pegawai kerajaan pencen lah tu, nampak tu. Saya buat gelak. Kuliah subuh buat gelak. Lepas gelak. Gelak macam bakal jenazah pun. Tapi mai juga, tuan-tuan. Lepas tu habis dia berkata, alhamdulillah ustaz, kami kalau dengar kuliah ustaz, selalu ustaz-ustaz mai cerita pasal apa? Sama ada mati, alam kubur, sakaratul maut, dia kata. Lepas tu ulang tu, ustaz mai cerita gelak. Alhamdulillah ustaz. Saya kata gelak apa? Tu kira gelak lah tu, dia kata. Bergelak pun tak larat dah, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah mai juga, tuan-tuan. Sebab apa? Hidayah di rumah Allah. Sebab tu umur 40. Siapa 40 60? Ha, ni orang pertengahan ni, 40 60. Ha, generasi kedua. Tak ramai dah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Siapa 60 ke atas? Ada 5 orang mati habis lah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saluran pertama tak ada, tuan-tuan. Boleh menang, tuan. Sebab tu, tuan-tuan, alhamdulillah. Tuan-tuan, umur 40, umur 50, 60, kita datang rumah Allah. Hidayah di rumah Allah. Ni rumah Allah ni. Sebab tu, tuan-tuan, kita buat ibadat di rumah Allah, pahala cukup berganda. Kita sembahyang 27 kali ganda. Tuan-tuan duduk sekarang ni, dengar kuliah ni. Tuan-tuan tahu tak? Malaikat Allah turunkan 2. Kemudian malaikat tu duduk sebelah kiri dan kanan. Malaikat tu berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Nampak? Sebab tu bila kita masuk masjid, apa yang kita baca? Allahumma ghfirli zunubi, ataupun Allahumma ghfirli zambi waftahli abwaba rahmatik. Ha, minta apa? Ya Allah, nampak tu. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Tuan-tuan tengok, baca tak tu? Hampa tak baca. Tu, masuk masjid tu, nampak tu? Bagi tu. Tu dia tu, Allahumma ghfirli zunubi, ataupun Allahumma ghfirli zambi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmat untuk aku. Sebab bila kita masuk masjid, malaikat rahmat akan turun 2. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tengok, ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Kemudian bila kita keluar masjid, baca apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta pintu rahmat, pintu keberkatan. Tuan-tuan masuk tadi baca doa tak? Tak baca, pergi keluar. Keluar balik terus ya, tuan-tuan. Lah pun nampak macam nak balik lah tu. Kan? Tunggu Ustaz, 9.30 ya. Lepas tu kita habis ya. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasih, ni kita buat ibadat, datang rumah Allah, pahala besar. Sembahyang berjamaah 27 kali ganda berbanding dengan sembahyang seorang. Sembahyang di rumah 10 kali ganda. Tu pun kira khusyuk. Tapi tuan-tuan, kita sembahyang di masjid ni, Allah akan kira lamsam. Dia tak tengok seorang-seorang. Dia tengok satu row tu. Ada di kalangan kita tu yang khusyuk, dia kira khusyuk semua. 27 kali ganda. Ada di kalangan kita, Allahu Akbar, khusyuk tak? Allahu Akbar. Kunci. Mana tak dah. Dalam duk sembahyang. Tapi Allah kira 27 kali ganda. Yang gelak ni banyak teringat kunci, faham? Allahu Akbar. Ni, Allah, masa tu kita ingat macam-macam. Betul tak? Yang perempuan, Allah, mai sembahyang tadi, gas tak tutup. Betul tak? Tapi Allah kira 27 kali ganda. Sama. Hebat macam mana? Sebab rumah Allah. Sebab tu kalau boleh, nak buat bagi elok, datang rumah Allah. Pergi Mekah. Saya dah bawa orang pergi Mekah. Sembahyang di Masjid Nabawi, 1000 pahala. Dia kira lamsam. Sembahyang je. Di Raudah. Raudah tu tempat mustajab doa. Banyak orang masuk Raudah nak sembahyang. Sebenarnya mustajab doa di Raudah. Kita kadang-kadang masuk Raudah kalut nak sembahyang. Tengok-tengok lepas sembahyang asar, Allahu Akbar. Arab semua tengok. Ni mana menyamai. Dia tak kata macam tu lah. Sebenarnya lepas asar di Masjid Nabawi tak ada solat. Tapi orang Malaysia masuk sembahyang. Allah dengan khusyuk. Dia tak tahu Arab duk tengok. Tengok-tengok nimtek Mutawif Ustaz Abdullah Khairi. Dia berkata mutawif mana? Memalukan. Sebenarnya lepas asar tak ada solat di Masjid Nabawi. Masjid Haram tak ada, dia kira semua boleh. Kan? Masjid Nabawi lepas asar, kalau boleh duduk untuk doa banyak-banyak. Mustajab. Kan? Ma baina minbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku, rumahku, taman syurga, tempat mustajab. Katalah kita masuk orang perempuan, kadang-kadang tak boleh sembahyang. Macam mana buat? Allahu Akbar, terus sujud. Sebab Nabi kata aksaru
aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru minad du'a. Jadi kita angkat macam mana? Allah terus sujud. Doa Allah. Allah. Doa. Sebut Allah tapi hati doa. Ampun dosaku ya Allah. Hati doa. Kan dalam raudhah sebab tak sempat semayang. Sembahyang Masjid Nabawi dia kira 1000 pahala. Sembahyang Masjid Haram 1 rakaat 100,000. Allahu Akbar, khusyuk tak pun tak apa. Tapi 100,000. Sembahyang Masjid Haram, Allahu Akbar. Sunat tengok Kaabah, depan Kaabah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Bangladesh lalu. Alhamdulillahirabbil. Tapi dia kira 100,000 tak? Sebab dia kira langsam. Kan? Tengok Bangladesh tak apa lagi. Tengok Turki lalu. Turki kan segak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kira 100,000 tak? Turki segak semua. Allah, siapa pi tahu? Saya pernah semayang tuan-tuan, bukan Turki, Syria. Tengah Allahu Akbar. Rupanya ada perempuan Syria tu ambil wuduk. Dia buka sedikit. Allah kita tak tengok rugi, tengok juga. Punya putih gebu sungguh. Ni, kira bayang darah tu. Dan cerita tu boleh tengok. Bayang darah kaki. Putihnya. Fatihah lupa. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Teruk dia ustaz. Tu kira ustaz. Kalau hampa lagi teruk apa? Ni, tuan-tuan, tentu pun dia kira 100,000 kak. Sebab apa? Dia kira langsam. Syarat dia rumah Allah. Tuan-tuan, saya pernah lah cerita dalam YouTube. Ni, popok Turki ni kita boleh kenal. Kadang-kadang dia pakai pudah ni. Tu dia hidung tu. Kira nampak tu, dia punya niqab tu, tudungnya tinggi. Mata, ya Allah. Mata berkenan dah. Bila dia keling kat kita, tak, kita tengok. Ni, bulu mata. Tak. Ampalah, tunggu. Dia cerita betul. Kalau semayang tu Allah Akbar, dia buat pakai tak semayang. Segak sungguh. Nak kata Turki ni, mereka rendah-rendah sebab saya Malaysia. Kena hak perempuan segak sungguh. Tapi sunat tengok Kaabah, depan Kaabah. Di Malaysia tengok tempat sujud depan Kaabah ya. Allahu Akbar, tengok Kaabah dengan keadaan sayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat mata mengalir tu, ayat tu padam api neraka kita. Allahu Akbar, tengok tu menangis, tuan-tuan. Semayang depan Kaabah. Kadang-kadang puak Turki ni tuan-tuan, kalau tengok depa tak indah. Sebab apa? Depa di antara bangsa yang paling dahsyat sebab pernah memerintah dunia, iaitu kerajaan Ottomaniyah. Sebab tu kalau Turki, depa pertahankan bahasa depa. Depa takkan cakap orang putih. Kadang-kadang pi dengan depa duduk sebelah. Dia cakap Turki, kita cakap Melayu. Lain kali menggunakan bahasa dunia. Tahu tak bahasa dunia? Tahu bahasa dia? Hang nama apa? Dia pun jawab. Lain kali bahasa dunia, tuan-tuan. Tapi kalau nak tahu bahasa Turki ni, tuan-tuan tahu macam mana? Dia pertahankan bahasa dia sehingga kan dia sebut kalimah Allah jadi Allahu Akbar, bukan Allah Akbar. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pergi jumpa Turki tu, kalau dia talbiah kan, kalau dia sebut sampai kat Hajarul Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tu Turki lah. Oh, segak kan. Bismillah, Allah Akbar. Kadang-kadang dia talbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lahu. Calo habis balik tuan. Tu geng Turki tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita sembahyang ni macam mana? Hang tak kira bangsa apa. Tengok Kaabah dapat pahala, dikira 100,000. Tengok. Di masjid ni 27 kali ganda langsam. Di Masjid Nabawi 1,000 pahala. Di Masjid Haram 100,000 pahala. Sebab tu ada orang balik umrah tak semayang dah. Sebab banyak pahala dia kata. Tu jangan macam tu. Sebab tu tuan-tuan yang kita buat ibadat, mai bagi elok buat di masjid, semayang di sini. Sebab apa? Tanda syukur kepada Allah. Kita semayang kan, kita puasa, tanda syukur. Selain daripada semayang, puasa, zakat ni, apa lagi selain daripada syukur? Untuk kita jauh daripada maksiat.
Tu yang kita buat ibadat tu. Kita sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu cegah mungkar. Kalau sembahyang tak cegah mungkar, masuk tak ibadat kita ni belum lagi terangkat, tuan-tuan. Sembahyang kita, sebab tu sembahyang buat bagi elok. Allahu akbar. Kalau sembahyang di sini, tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pejam mata, makruh. Ada orang pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pejam mata, kita akan ingat apa yang kita tak ingat. Betul tak? Kan? Semua yang tak ingat akan ingat. Pernah kawan saya balik Mesir. Balik Mesir jadi imam. Beli kereta baru. Honda Civic tak silap saya. Allahu akbar. Dia semayang pejam mata. Kami tahu kawan baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Pejam mata. Tengah duk pejam tu teringat. Rupanya kereta baru beli. Lupa kunci. Dia orang masuk tangan. Iyyaka na'budu tatat. Bunyi. Kami duduk belakang. Pak Imam teruk. Semayang boleh kunci kereta. Batal tak semayang? Tak batal. Tapi makruh. Ni semayang. Kita tengok handset boleh tak? Boleh tapi makruh. Tengok handset kan? Tengok handset tu. Quran baca makruh. Tak ada salah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, yang dirahmati Allah, kita semayang biar elok. Tengok tempat sujud. Jangan pejam mata. Lagi apa yang boleh kita buat? Saya selalu tegur ni dalam kuliah-kuliah saya. Jangan buat benda yang kita tak suka. Kalau cakap orang macam mana? Assalamualaikum Ustaz, lama tak jumpa. Cakap elok. Kita cakap dengan Allah macam mana? Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Allah. Ada yang Allah. Ada Sagi kita tengok. Makcik tak tahu sebab makcik tak buat. Sebab dia dalam telekong. Kalau buat pun blub. Orang lelaki. Sagi kita tengok Aisyah. Macam-macam Allah. Ada yang Allah. Ultraman. Nak bagi lampu keluar. Bang, kita buat ibadat ni disebut ahsanu, bagi elok. Allahu akbar. Apa salahnya kan? Allahu akbar sudah Ni ada Allah. Bang, tak mau. Benda ni tuan-tuan, kita dengan Allah tambah dengan manusia. Cakap dengan apa? Along. Lama tak jumpa. Elok pun. Ustaz, bila nak main rumah saya? Cakap elok. Along marah tak? Tak marah. Tiba-tiba abang kita main. Ustaz, lama tak jumpa. Ustaz, aku bubuh nampak. Macam tu dengan Allah. Apa salahnya? Allah ahsanu, perelok amalan tu dapat pahala. Allahu akbar. Tengok tempat sujud. Baca elok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sebut elok. Ini kita ni. Allah, orang Melayu kita susah. Kadang takbir tu, dia nak masuk tu khasad, ta'rud, ta'in. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam tu yang jadi Allah. Nak ambil tu. Saja 2 3. Bang, itu bukan niat, itu ingat. Ingat maksud dah. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam. Tu ingat. Niat ni terlintas. Allah, dia tu. Kalau ikut Imam Hanafi, daripada rumah sampai masjid, angkat takbir dah cukup dah. Sebab kita dah niat nak main semayang maghrib. Allahu akbar. Dia tengok orang Arab, ada buat macam tu. Tuan-tuan tak percaya pergi Mekah. Mana ada Arab? Tak pernah jumpa. Yang jumpa orang jelutong. Tuan-tuan tak percaya pergi Mekah. Allah akbar. Tu Malaysia lah tu. Orang Arab tak ada. Orang Arab Allah akbar. Angkat ini Allah akbar. Tak pernah buat 2 kali. Sebab kalau tuan baca dalam Mata' al-Badrain, angkat takbir 2 kali jadi was-was. Jangan 2 kali. Allahu akbar. Sudah. Dia. Kalau 2, astagfirullah. Tu was-was. Bila was-was kata ulama ludah belah kiri. Tu.
Tengok pengurusi JKK. JKKP. Lama duk geram lah. Habis semayang, dia kata kenapa ludah? Wah tu. Baru penuh muka. Sebab tu kita semayang ni nak tegak ni. Allahu Akbar. Terus kiam. Kita Imam Syafi'i macam mana? Sini pun boleh, sini pun boleh, sini pun boleh. Tapi kita Imam Syafi'i di sini. Bagi sini sikit. Bukan macam tu. Ni ada Allahu Akbar. Dia nya. Member sebelah tu sampai kuat. Ni hang mengaji mana Allahu Akbar. Ni, lebih sikit lah. Letak je ni. Kalau macam ni Imam Hanbali. Kalau Hanafi tak ada. Kita Allahu Akbar. Sini. Bagi lebih sikit. Tuan-tuan, sembahyang, tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut jangan heret. Mulut bagi sebut elok-elok, bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebut elok-elok. Sebab apa? Nak main benda yang elok sembahyang. Ini kita Allah takbir problem, sembahyang problem. Pernah saya dipendang. Pakcik tu pakai serban ni dengan reda ni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pasal apa? Tak main masjid saya. Saya kata nak main. Macam mana tak panggil? Panggil main, cakap elok. Tiba-tiba dia tahu Ustaz, imam dah naik, jom. Kita pun pergi, dia semayang sebelah kita. Serban tu dia punya. Ya Hanana. Allah Akbar. Saya duduk sebelah. Ganggu dah ni, ganggu dah. Lepas tu imam waladdallin. Dia pun amin, dia baca Fatihah. Kita pun baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Fatihah kalau bukan imam, kita saja dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia alhamdulillah. Ar-Rahman. Kita ada alhamdulillah dengan ngaku. Alhamdulillah. Aku geram dia. Yang paling teruk wala to. Wala to. Kita dah wala dhalil dengan aku wala to. Ni apa cerita bang? Sebab tu kita buat ibadat ahsanu amala. Bagi elok. Yang paling teruk tu tahiyat tu. Asyhadu an la Allah. Dia buat macam tu. Kita terkejut tu. Lepas tu dia buat macam ni. Mungkin dia pernah ikut tabligh kot. Orang Hanafi tuan-tuan dia tulis tu la ilah. Kita Syafi'i tak payah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tengok, kemudian turun lah. Dia mungkin kot. Kita duk tengok. Bila nak habis orang tua ni? Ganggu oh. Tak percaya lagi tuan-tuan terus semayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang sebelah tu tak boleh semayang bang. Sebab tu perelok amalan semayang. Allahu Akbar. Bismillah. Tengok tempat sujud. Jangan ganggu orang. Tuan-tuan, yang dikasihi dalam rahmat Allah, itu tandanya kita buat ibadat ni. Untuk apa? Jauh daripada maksiat. Tengok, semayang elok, Allah jauh daripada maksiat. Kita puasa, apa tujuan puasa? Ni, lawan hawa nafsu. Ni, kita nak puasa dah lepas ni. Ni Rejab dah. Lepas tu Syaban. Lepas tu Ramadan. Berapa hari lagi? Dalam 54 hari lagi lah. Seronok tuan-tuan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab bila sampai Ramadan tuan-tuan, puasa kita tu, Allah, kita akan jaga nafsu kita. Nafsu kita jauh. Itu tujuan ibadat. Tujuan ibadat apa? Pertama, tanda syukur. Yang kedua, untuk jauh daripada maksiat. Bila jauh daripada maksiat, alhamdulillah, barulah kita nak mati yang disebut husnul khatimah. Mati yang elok. Apa tujuan mati elok ni? Maka ada 4 perkara. Itu tujuan hidup. Jadi kita nak mati elok, 4 perkara. Pertama apa? Kita kena cari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah kena cari. Di antaranya apa? Tengok, Abu Talib, dia ni tuan-tuan bapa saudara Nabi, disebut ammi. Bila ammi tuan-tuan, ialah bapa saudara sebelah bapa. Kalau khali, ialah bapa saudara sebelah mak. Ammi ni paling dekat, boleh jadi wali nikah. Ketika mana Nabi dakwah ni, di saat dia nak mati, tengok hidayah Allah ni tak dapat. Sebab tu kita nak mati elok husnul khatimah. Tuan-tuan tengok sejarah-sejarah yang dulu. Di antaranya apa? Abu Talib tak dapat hidayah. Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dia tidur ni. Nabi mai, wahai Abu Talib, sebutlah la ilaha illallah, nescaya aku jadi saksi kamu di akhirat. Abu Talib buka mata. Ni, Abu Jahal, Abu Lahab, kejitnya.
Kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Abu Talib lah nak mati ni. Dia kata apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Terus Allah ambil nyawa mati. Tengok, tak dapat hidayah. Sebab tu tuan-tuan yang main malam ni, doa banyak-banyak. Di antara apa? Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Minta bagi tak ni. Setelah kita dapat hidayah. Takut hidayah ni tertukar tuan-tuan ketika nak mati esok. Sebab bila nak mati esok tuan-tuan, Allah akan hantar ni iblis ni datang ni. Dia menyerupai ayah kita. Dia mai-mai. Wahai Abdullah, ini ayah. Kalau kamu nak masuk syurga, ikut ayah jadi Nasra ataupun Yahudi. Ni. Macam mana nak halang tuan-tuan? Maka kita ni kena minta hidayah Allah. Tengok Abu Talib bisa ni nak mati tu. Nabi tuan-tuan tengok Nabi teriak. Nabi teriak, "Ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Dia selalu tolong aku." Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Sebab tu tuan-tuan, kita nak mati elok, husnul khatimah, minta hidayah Allah. Di antara apa? Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Minta banyak-banyak. Ni anak-anak kita orang minta bagi hidayah. Kekalkan hidayah kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Minta supaya hidayah Allah kekal. Di antaranya apa? Tengok. Abu Jahal, dia tak dapat hidayah. Tapi anak Abu Jahal nama Ikrimah bin Abi Jahal. Tuhan buka pintu hidayahnya. Akhirnya dia mati syahid. Tuan-tuan, tengok. Mati penghujung dia baik. Kita nak mati baik. Pertama, minta hidayah Allah. Tuan-tuan, kekal dalam diri kita. Ni tuan-tuan ni, yang duduk di Jelutong ni. Dan kawasan-kawasan sini. Minta tuan-tuan. Ya Allah, tetaplah hatiku ya Allah. Dengan hidayahmu ya Allah. Dan satu lagi minta doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada mak dan ayah aku, anak-anak aku, suami aku. InsyaAllah. Yang pertama hidayah. Yang kedua apa? Nak mati baik. Kita tengok rentetan sejarah orang yang mati baik. Matilah dalam keberkatan Allah. Berkat. Berkat tu masuk apa? Sikit jadi banyak. Sempit jadi luas. Tu berkat. Kan? Benda tu tak banyak pun. Tapi cukup. Tu berkat. Kadang-kadang gaji kita Allah 500 ya. Tapi cukup. Kawan saya cikgu tuan-tuan, bini tak kerja. Nenek kancil lah. Naik kancil. Bila berhenti kat kedai makan tu, dia bawa anak dia keluar. Keluar pertama, semua orang tengok. Keluar kedua, orang buat tak tahu. Keluar ketiga, buat tak tahu lagi. Keluar ke-6, ke-7, tu dia 13 orang. Dalam kancil tu, dia buah macam mana orang tak tahu. Habis-habis orang tanya, "Cikgu, gaji cikgu banyak mana?" Dia tak ada, 1,500. Loh, naik kancil anak menyut. Ustaz, walaupun saya naik kancil Ustaz, tapi saya tak ada hutang Ustaz. Tu namanya berkat. Tak ada hutang. Tuan-tuan, tu berkat. Gaji sikit tapi cukup. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita nak keberkatan. Berkat macam mana? Di antaranya berkat ialah selalulah selawat dekat Nabi. Siapa sebut Nabi, man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa yang selawat dekat Nabi sekali, Allah malaikat akan selawat dekat kita 10 kali. Itu berkat. Sebut satu, dapat 10. Itu berkat tuan-tuan. Sikit dapat banyak. Sebab tu kalau kita pergi pasar raya, orang sebut nama kita seronok. Perhatian kepada Encik Abdullah Khairi, sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak anda sedang menanti. Rupanya hilang anak. Kita depa sebut nama. Nampak? Tu sebut nama di supermarket. Cuba bayang Allah sebut nama kita di langit. Macam mana? Kita selawat dekat Nabi. Dapat berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat sebut kita nama di langit. Itu keberkatan tuan-tuan. Lagi apa yang berkat? Di antara keberkatan lagi tuan-tuan, rumah Allah berkat. Di antara keberkatan lagi, ni Ramadan ni bulan berkat. Buat sikit dapat banyak. Sembahyang sunat dapat pahala wajib. Sembahyang wajib dapat 700 kali ganda. Bubuh tuan-tuan, sedekah, bubuh sikit dapat banyak. Itu berkat, dia tambah. Tapi kita banyak tuan-tuan tak mau cari keberkatan. Isteri kita nak cari cantik. Betul tak? Tunkahul mar'ata li arba'ah, kahwinlah perempuan tu 4. Kita cari apa? Li jamiliha, cari yang cantik. Bang, yang penting isteri kita tu berkat, bukan cantik. Ada orang tanya, "Ustaz ni, saya nak tanya Ustaz, saya ada 2 pilihan. Satu, isteri saya nak kahwin ni Ustaz, ada seorang perempuan, dia cantik Ustaz, tapi agamanya kurang. Satu lagi Ustaz, dia agama dia bagus Ustaz, tapi tak cantik. Nak ambil yang mana?"
Ada seorang ustaz tu jawab. Dia kata, ambillah yang ada agama walaupun tak cantik. Yang cantik ustaz? Yang cantik bagi kat ustaz. Itulah jawapan paling kurang ajar di dunia. Dia kata, bila tak cantik, tak apa, dia cantik. Ustaz boleh ajar agama, dia kata. Sebab tu cari, tak apa, tak cantik pun tak apa. Tapi berkat. Berkat macam mana? Kita balik rumah, tengok muka dia sejuk kan. Tengok dia senyum ya tuan-tuan. Ada orang perempuan tuan-tuan, dia tak cantik pun, hitam ya. Tapi tengok muka, sejuk hati. Ada orang tuan-tuan, muka punya cantik, balik-balik tension tu. Tuan-tuan tak percaya tengok. Ada orang muka cantik tapi bercerai. Nora Dennis cerai, kahwin pula, betul tak? Tu gosip lah dah. Kan? Apa lagi? Era Fazira, cerai, cantik tak? Cerai. Jangan tak kira, jangan kira cantik benda subjektif. Jangan tanya saya, ustaz, ni perempuan ni cantik tak? Jangan tanya. Sebab dia subjektif. Tuan-tuan kahwin dia. Nak tahu cantik tak cantik, sama ya. Tuan-tuan tutup lampu. Tutup lampu, semua sama. Cantik tak cantik, boleh buat macam tak faham. Sebab tu kita jangan kolektif tuan-tuan, kita buat pilihan. Benda tu sama. Jadi kita buat macam mana tuan-tuan? Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari perempuan yang berkat. Berkat macam mana? Kalau bangun subuh, siapa bangun dulu? Saya nak tanya kakak. Kakak bangun dulu ke suami dulu? Tak jawab ni, dua-dua tak bangun apa? Selalunya orang perempuan bangun. Betul tak? Kalau bangun, dia kejut kita. Bang, bangun bang. Tu isteri yang berkat. Kita pun, lagi ya. Abang, tidur. Abang tidur. Abang tidur ni, tarik ke selimut ni. Ke selimut ni macam kulit babi tau. Babi oi. Bangun tak? Babi, bangun lah babi. Tapi kalau kita bangun, isteri tak bangun, isteri tak solehah. Dia tidur. Yang, bangunlah yang. Tak bangun apa? Mayang subuh. Tak mau. Tarik ke selimut. Ni. Kulit babi ni. Tak dia kata apa? Babi pun babi lah. Sebab isteri kita tu bukan keberkatan. Sebab tu kan boleh carilah yang berkat. Suami isteri yang berkat. Macam mana? Isteri yang boleh baca Quran. Balik rumah dia baca Quran untuk kita. Suami yang baca Quran. Sebab Quran ni tuan-tuan menyelesaikan masalah. Saya pernah tuan-tuan tension. Tak tahu nak buat apa. Pegang Quran buka. Rupanya ayat pertama sampai ayat terakhir tu menyelesaikan masalah saya. Sebab Quran ni up to date. Tuan-tuan baca Quran bang. Di antaranya tuan-tuan makcik-makcik selalulah baca surah Al-Baqarah ayat 102. Hafal selalu. Yang ni pendinding diri. Orang sebut ru'yah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Sampai habis ayat tu. Dia pendinding diri. Ni makcik-makcik abang. Kalau tak boleh sangat nak baca, baca surah Al-Baqarah ayat 102. Lagi apa? Jangan lupa membaca Suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Allah jauh daripada fitnah Dajjal. Satu lagi, siapa yang susah bangun untuk sembahyang subuh, ambil surah Kahfi yang last sekali. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midada likalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Sampai habis tu tuan-tuan niat, ya Allah bagilah aku bangun tahajud ya Allah. Insya-Allah boleh bangun. Ni ayat-ayat ni. Lagi apa? Jangan lupa tuan-tuan, ambil surah Yusuf ayat yang keempat. Ayat ni apa? Ni ada anak-anak kita, isteri kita, suami kita tak mau dengar kata. Tuan-tuan, bila dia tidur, tuan-tuan baca. Idh qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang li sajidin, patuh. Niat sajidin tu niat dalam hati, ya Allah lembutlah hati suamiku. Tiup dekat hidung dia pelan-pelan insya-Allah. Quran ni syifaun wa rahmah, dia penawar dan rahmat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, ni kita nak keberkatan, bagilah rumah kita ada Quran yang dibaca. Kalaulah rumah tak ada Quran dibaca, maka rumah itu seperti mana kuburan, kubur. Sebab tu isteri solehah, bacalah Quran. Ni abang-abang ni Quran baca. Anak-anak kita bagi hafal Quran. Saya ada 5 orang anak, alhamdulillah seorang lelaki. Saya hantar semua hafal Quran. Hafal Quran semua. Bila balik Ramadan, saya duduk Selangor. Seorang duduk belah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sejuk hati bang. Sana baca suratul Waqiah, sana baca Alif Lam Tanzil, sejadah.
Alhamdulillah tuan-tuan sejuk. Sebab apa? Quran ni syifa wa rahmah. Dan Quran ni la raiba fi hudan lil muttaqin, dia petunjuk. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, nak ni rumah kita berkat, Quran bagi baca. Nak bagi kita hebat, zikir jangan tinggal. Di antara zikir yang paling bagus, ni tuan-tuan duk dengar ni kan, hati main. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir main. Ni hati main. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut betul-betul. La ilaha illallah. Cuba sebut. Ni banyak kita kan. Afdalul zikri. Pak Imam buat tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaedah tak betul. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila 20 Pak Imam Allah, kita la ilaha illallah, la ilaha la illallah. Bila 40 Allah, Pak Imam lah kali. Mesti orang julutong duk buat bah. Biar pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati tu main. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Ni hati main. Sebab apa? Sebab berkat. Zikrullah, badan kita ni akan berkat. Macam mana nak tahu berkat? Tuan-tuan tidur, apa kalimah yang keluar ketika bangun? Kalau keluar kalimah Allah, tuan-tuan dah sebatilah dengan diri kita. Kalau tuan-tuan nak tahu hebat tak hebat, saya pernah mengaji tuan-tuan dengan seorang syekh. Dia kata nak bagi masuk kalimah Allah tu, cari kertas hitam. Kertas hitam satu, kemudian dia tulis kat saya kalimah Allah dengan liquid paper, warna putih. Dia tulis tu, saya kata saya tak boleh bila zikir tak masuk. Dia ambil kertas hitam tu, dia tulis alif, lam, lam, ha. Kemudian dia tulis, dia letak depan saya. Dia kata, ya akhi, syuf hana, tengok sini. Saya pun tengok. Sampai 30 saat. Saya pun tengok. Dia kata, Ba'dan, tutup mata. Kemudian saya tutup tuan-tuan. Kalimah Allah tu nampak depan mata. Dia kata, buka ni. Di dinding ni semua nampak kalimah Allah. Tak percaya tuan-tuan try buat. Allah nak cerita tak erti, dia terikat sikit lah. Tulis dalam kertas hitam tu, alif, lam, lam, ha, putih. Tengok 30 saat. Kemudian tuan-tuan angkat pelan-pelan. Nanti tuan-tuan akan nampak di dinding kalimah Allah, di atas kalimah Allah, bang, dia akan rasa, ya Allah, kebesaran Allah. Tu nak sarah zikir tu. Sebab tu kita la ilaha illallah. Selain daripada zikir apa? Ni, kalimatani, dua kalimah, khafifatani ala lisan, mudah disebut. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Wa saqilatani fil mizan, berat timbangan. Macam mana tuan-tuan? Nak Allah suka, berat timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni, hati main lah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Boleh juga. Boleh. Ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Boleh juga. Sebab Allah suka kita, mudah sebut. Subhanallah. Senang sebut. Macam kalimah la ilaha illallah. Yang tu tuan-tuan buka mulut dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu kalau nak mati esok diajarkan orang yang nak mati, la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang nak mati esok mulut nganga ya. Kan? Apa yang boleh sebut? Subhanallah tak boleh sebut. Kena muncul. Alhamdulillah kena buka. Apa yang boleh sebut? Buka mulut ya. La ilaha illallah. Nampak? Cuba tuan-tuan buka tu. Okey, try. Nak mati ya tu. La ilaha illallah. Masa tu lidah aja. La ilaha illallah. Nampak? Masa tu kalau subhanallah tak boleh. Dia kena muncul. Sebab mulut nganga lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nampak? Boleh sebut. Masa tu ajarkan la ilaha illallah. Tapi masa hidup tak pernah sebut. Boleh sebut nak mati. Tak ada abang. Ni la ni kena, hati tu kena main. La ilaha illallah. Ataupun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallah, 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 subhanallah. Ada cerita ketika Allah jadikan arash, malaikat ni tanggung. Malaikat 8 orang tak larat. Ya Allah, Jibril, habaqlah dekat Allah. Aku tak larat, kami tak larat. Maka Jibril jumpa. Tak larat ya Allah. Maka Allah kata, sebut subhanallah kuat. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa tak larat, genggam tangan. Subhanallah. Bangun pagi, kuat. Try pagi esok.
pegang tu, subhanallah. Kakak try. Laki terkejut. Boleh buat ni? Ni nak bangun subuh bagi kuat. Subuh apa pukul 2. Anak kena ngaku lah. Tidur. Agak-agak 5.30 lah. Subhanallah. Kawan terkejut. Kenapa? Subuh. Orang baru semangat. Jangan pula subhanallah. Try pagi esok. Genggam ni. Subhanallah. Jadi kuat. Maka malaikat tanggung. Subhanallah. Jadi kuat. Satu lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ketika mana Allah jadi Nabi Adam, roh masuk. Masuk ke ni. Bila masuk tuan-tuan, akhirnya mata buka. Mulut buka. Akhirnya jantung bergerak. Jantung. Linkin Park lah ni. Kan? Bila jantung kita ni akan berhenti. Tahu tak masa mana? Bila kita bersin. Jantung Nabi Adam Hashim. Bila Hashim tu, jantung tu berhenti. Tiba-tiba dia berjalan balik. Nabi Adam sebut alhamdulillah. Malaikat dengar, malaikat sambung. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dan orang yang dengar, Jibril sebut, yarhamkallah. Kita bersin jawab dah. Alhamdulillah, member. Senyap ya. Patut jawab, yarhamkallah. Kita jawab balik, yahdina, yahdikumullah. Kemudian dia jawab balik, fa aslihu balahum. Kita bersin jawab dah. Kan? Hashim. Excuse me. Oh, yang tu mau bagi dengan botol ni, tuan-tuan. Sepatutnya Hashim, alhamdulillah, yarhamkallah, yahdina, yahdikumullah, fa aslihu balahum. Sebab tu bila kita semayang, bismillahirrahmanirrahim, Hashim. Batal semayang? Tak batal. Ada tak bersin selain berhashim? Bismillahirrahmanirrahim. Hamad. Ada? Atau Makcik Rokiah. Kalau bersin Makcik Rokiah, Pak Imam gelak sampai habis rakaat. Tapi pernah berlaku tuan-tuan. Saya pergi dekat Yan. Masa tu ceramah pilihan raya. Ada seorang pakcik tu tengok muka saya macam jebon. Tuhan bayar cash tuan-tuan. Tengah semayang tu dia bersin. Dacing! Oh, penyokong tegar. Keluar dacing tuan-tuan. Itu saja lawak tuan-tuan. Tak apa. Bukan politik saja, nampak tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, macam mana nak buat? Sembahyang, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian apa? Allahu akbar. Disembelih Nabi Ismail diganti dengan kibas. Kibas tu sebut Allahu akbar, malaikat sambung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian apa? La haula wala, Nabi tambah. Apa Jibril zikir kamu? Disebut ni, Nabi tambah la haula wala quwata illa billah. Allah sebut dalam hadis kursi, sesiapa yang menyebut 5 zikir ini, 5 pohon surga. Ni tuan-tuan duduk dengar ni, hati mainlah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Saya kalau pergi Mekah dengan saya, tu abang tahu tu, saya duduk tu, pergi Mekah dengan saya, ni abang. Pilah jom pergi Mekah dengan saya. Saya akan bawa pergi tawaf, semua ikut saya. Macam mana? Kalau tawaf pertama tu ikut tu lah. Subhanallah, subhanallah. Senang. Ni kadang-kadang baca, mereka baca tak mau ikut saya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina mana Kaabah? Dia pergi kot tu lah dah. Dia tengok buku tuan-tuan. Tak payah ikut saya. Senang aja. Subhanallah. Saya pegang tu semua. Subhanallah, subhanallah. Senang. Bila pusing tu sampai dekat rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina. Semua pakai ikut. Pusing yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. Semua pakai ikut. Saya pergi dengan Ustaz Aslin tahun lepas. Suara dia sedap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bangladesh dengar, depa pun ikut. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah. Kita ni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Kemudian apa? Allahumma shalli ala Muhammad, astaghfirullahal azim. Senang. Jadi tak payah duk konsentrate yang lain. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La, ketika la ilaha illallah tuan-tuan, puak-puak Turki empuh saya. Kan depa ramai. Kami duk tak boleh. La ilaha illallah. La, tak boleh. Saya berkata, tarik, tarik. Jamaah ingat zikir, pakat zikir. Tarik, 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 tarik. Nampak sangat mangkuk ayun tuan-tuan.
Habis-habis saya tanya, pasal apa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata, Torik tu bagi jalan. Mana kami tahu? Kami ingat zikir. Bagus ingat, Torik. Sebab tu, kita kalau pergi Mekah ni kena tahu juga bahasa Arab. Torik tu bagi jalan. Kadang-kadang Arab, Torik. Maksud dia bagi jalan. Kadang dia kata, roh. Tahu tak roh maksud apa? Siapa pergi Mekah tahu. Roh tu maksud dia bergerak, pi lah lebih kurang. Kita semayang usalli, roh. Hantu ni. Roh tu maksud dia bergerak lah, gerak. Kadang-kadang kita itlaq fok tu naik atas. Roh, itlaq fok naik atas. Kadang-kadang dia kata itlaq barra. Itlaq barra tu boleh belah. Itlaq barra. Kita orang perempuan semayang tengah jalan, usalli. Itlaq barra. Rupanya barra tu beredar. Kita kata barra. Tu orang Melayu kita tak faham. Kadang-kadang dia kata haram. Haram tu termasuk apa? Haram tu Masjid Haram. Kadang kata harami. Harami tu penyeluk saku. Penyeluk saku perempuan tu yang pakai purdah kan. Kadang-kadang dia pergi belaga kita, dia ambil duit kita. Arab kata harami. Kan? Satu kita kata haramain. Haramain tu apa? Dua masjid haram. Masjid Nabi dengan Masjid Haram, haramain. Kadang-kadang dia kata haram. Haram tu haram Masjid Nabawi nak pergi Mekah. Kadang kata haram, ta'al, haram jadah. Orang Melayu haram jadah. Rupanya haram Masjid Haram nak pergi Judah. Haram Jeddah. Kita haram jadah. Itu kena faham, kan? Itu kena faham betul-betul. Saya pernah lah bawa kan, ada seorang pakcik saudara saya. Dia kata kalau tak faham bahasa Arab, hafal 3 ayat. Dia tuan-tuan, dia pergi jumpa polis. Arab polis dia tak sebut polis, dia sebut bulis. Dia pergi bulis, dia pakai kain ihram. Bulis, ana. Dia tahulah ana tu saya. Dia nak kata sesat macam mana ni? Ana sesat. Arab tu ma'arah hang cakap apa Mata dia terkelah hang cakap apa? Dah ana sesat. Arab tu ma'arah aku tak apa. Lah kali macam mana ni nak abang sesat ni? Ustaz Abdul Khairi kata 3 ayat. Dia pun ana fi dhalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Arab tu masya-Allah. Lepas tu dia kata ana ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Lepas tu dia balik duit tak ada. Dia tunjuk poket polis tu. Sadaqallahul azim. Tengok. Selesai masalah. Abang gelak habis terkelak elok. Sebab tu tuan-tuan yang ada sikit gelak-gelak juga. Tapi nak abang kata, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, apa yang boleh kita buat? Zikrullah. Ni hati ni, bila dia biasa bangun-bangun pagi, apa yang keluar dulu? Kalau keluar la ilaha illallah, hebat nanti hati kita dah sebati dah. Hati kita dah sebati dah keluar subhanallah. Barulah kita boleh doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tarik. Alhamdulillah. Bagi biasa. Bila biasa tuan-tuan, ibadat ni biasa. Tengok orang yang biasa, tengok tuan-tuan Bilal bin Rabah, dia mati macam mana? Dia mati, dia biasa mengambil wuduk dan sembahyang sunat wuduk selepas wuduk. Maka tapak kaki dia didengar oleh Nabi SAW dalam syurga. Sebab biasa. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena bagi biasa. Biasa macam mana? Zikrullah. Sembahyang sunat jangan tinggal bang. Walaupun rasa berat. Di antaranya apa? Ni tuan-tuan, Tuhan buka hidayah hari tahu. Kalau nak ikut hari ni tuan-tuan boleh mai? Tak ada. Dengan sibuknya kan. Balik kerja ada lagi Kawan kita balik kerja mai tu kan. Semata-mata apa? Hidayah Allah. Kalau tak ada hidayah tuan-tuan tak mai hari ni. Tapi alhamdulillah makcik kakak-kakak, saya nak tanya kakak-kakak. Siapa di sini yang mai dengan suami dia? Cuba angkat tangan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dalam 12 orang. Okey abang, siapa mai dengan isteri dia? Abang mai dengan bini mana ni? Sana 12, sini 6 ya. Main bini lain bang. Tak apalah, mau mai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidayah milik Allah. Dan alhamdulillah kita nak keberkatan. Bila keberkatan tuan-tuan, ni suami isteri ni bila datang dengan keberkatan Allah. Dan anak kita berkat. Berkat macam mana? Bila kita mati, so anak kita boleh mandi jenazah kita. Jadi
Anak kita boleh semayang jenazah kita. Berkat, tuan-tuan. Lagi apa? Selain batu, carilah keredaan Allah dalam hidup. Jangan cari redha manusia. Ni saya main ni tuan-tuan, ada orang tak suka kita. Dengan ceramah saya ni, ada orang tak suka. Sebab saya ni kira paling slow ni. Kalau ikut saya ceramah, tak ada slow punya. Pom, 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 macam tu. Itu style dia. Ni kira kontrol ni. Pernah di Masjid Ilmu tu, di Sarawak. Saya pergi ceramah di Sarawak. Sampai-sampai tu, mereka bagi 9 perkara, jangan sebut. Saya baca khutbah, jangan sebut ustaz. Kata, insyaAllah, saya bukan ahli politik. Ustaz jangan sebut. InsyaAllah. Tak apa. Saya nak naik. Innallaha wa... Dia pegang kaki saya. Ustaz, jangan sebut. InsyaAllah. Dia takut kat saya. Lepas habis tu, saya pun naik lah. Pegang-pegang. Oh, dia buat macam tu. Saya duduk atas tu. Saya pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk bawah. Telan yang liuk tak lepas lah tuan-tuan. Saya buat nada sayu. Teriak habis tuan-tuan masjid tu. Semua pengarah-pengarah. Habis-habis turun tuan-tuan. Rupanya yang jadi bilai tu tuan-tuan, bekas timbalan pengarah. Allah akbar, Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis apa semua? Nah. Tengok-tengok hingwih penuh atas ni. Saya tengok-tengok. Dah kali buang tuan-tuan. Nak abang kata, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Tuhan buka hidayah, Tuhan bagi dia keberkatan dan keredaan Allah dalam majlis tu. Sebab tu kita tuan-tuan, rumah kita jadilah tuan-tuan keberkatan, tambah-tambah isteri kita. Jadi keberkatan macam mana? Jadi dia berkat. Jadi keberkatan redha Allah. Balik-balik tenang. Kalau balik isteri sambut kita, seronok tak? Tuan-tuan balik isteri sambut tak? Balik, Assalamualaikum. Yang buka pintu. Dia pun buka. Oh abang. Dia pun buka. Nah, ayak segala. Kita pun ambil bismillahirrahmanirrahim. Ambil kesempatan tuan-tuan. Kita pun ada tak bini macam tu? Ni tuan-tuan lepas ceramah ni balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah kali. Woi, buka bini buka tak? Tak, dia buka tingkap lah. Ingat nak tidur masjid dia kata. Kita doa Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang. Aku juga jadi bahan, tuan-tuan. Datang Ustaz Abdullah Khairi balik dengan dia kata. Kalau isteri solehah tuan-tuan mencari redha Allah, dia akan buka pintu tuan-tuan. Ni kita dapat pahala suami, isteri dapat pahala di rumah. Tapi orang tak faham. Dia angkat ni suami minum tuan-tuan, suami redha, kakak jamin syurga. Itu namanya tuan-tuan mardatillah, keredaan Allah. Ini kita balik, Allah suami masalah tuan-tuan. Kadang suami pun mengaji punya bagus, tapi dengan isteri punyalah cengeng nak mampu. Bang, kita mengaji lagi lama mengaji, lagi lemah lembut dengan isteri kita. Sebab bukan kita hidup 20 tahun sampai ke mati yo. Apa salahnya tuan-tuan dengan isteri kita lemah lembut lah. Orang perempuan suka dipuji. Orang lelaki suka dibelai, makcik oi. Makcik faham tak? Balik tanya, "Ba, makan belum?" Oh, seronok dia. Kalau tak tanya pun tak apa, pegang bau dia. Dia pun kalih. Makcik kata, "Hari ni malam Rabu." Orang lelaki suka dibelai. Saya psikologi. Orang perempuan suka dipuji. Dipuji tuan-tuan. Cuba makcik, kan, abang. Kita nak cari redha Allah, jangan cari redha manusia. Macam mana? Psikologi kata apa? Perempuan suka dipuji. Puji ya isteri kita. Yang cantik baju hari ni, seronok dia. Kita pernah puji tak? Makcik, mereka puji tak? Golek balong. Tak ada. Bang, cari redha Allah. Puji bini kita. Masa kahwin, Allah, masa sebelum kahwin macam mana? Ni, naik motor, dua-dua olahraga. Dua-dua olahraga. Lepas kahwin 20 tahun, bini duduk belakang. Tak ada brek, bini jatuh. Macam mana nak cari redha Allah, bang? Apa salahnya tuan-tuan? Ni, kita puji bini kita. Yang, abang sayang yang. Seronok. Kalau makan, puji tak? Makan. Kawan masak 3 jam. Pernah tak puji? Makan. Lori garam tumpah kan? Betul tak? Ada gelak tu dia. Apa salahnya yang sedap asam pedas ni? Kawan pun seronok ya. Pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. 2 bulan asam pedas. Kawan tu balik, asam pedas lagi. Ciret tu kan.
Kita cari redha manusia, bang. Isteri kita tu tuan-tuan, isteri kita. Apa salahnya cari redha Allah? Puji dia, bahagia kita. Ni suami kita ni, Allah belailah kak, balik tu pegang lah, gosok kepala. Pernah dah kak pegang lah? Tak ada, pegang tau. Suami ni kalau dipegang seronok dah. Kan? Kita marah, dia marah kita, pegang. Bang, sakit kepala kak? Tak payah sebut pun tak apa, pegang. Jangan pula, enjaklah aku pegang. Pegang juga, gocok. Dah bang, kakak, try buat kak. Saya psikologi bang. 26 tahun kahwin. Isteri saya, Allah, bukan nak cerita. Cengih. Saya TB, takut bini. Bukan takut bini. Bini menggerunkan. Tapi nak habaq, kita psikologi macam mana? Bang, puji dia. Sebab orang perempuan, dia nak kan satu barang dalam, dia akan pergi 9 kedai. Satu barang 9 kedai. Orang lelaki 9 barang, satu kedai. Betul tak? Kita kalau pergi kedai tu semua kena ada. Baju, kepiah, seluar sependek, semua ada. Semua kena komplit. Ambil terus ya. Mana fikir? Seluar sependek, tuan-tuan belet tak? Renda tak ada. Mana ada? Ambil balik buka-buka CS. Pakai juga, tarik sampai meri getah. Betul tak? Orang lelaki biasa lah. Orang perempuan tengok, dia beli tu seluar sependek belet 2 jam. Dia beli tak beli lagi. Dia kata, abang, kita pergi kedai sebelah. Itu naluri tuan-tuan, mencukupkan kita untuk redha Allah. Orang perempuan dia banyak pilihan, kita bukan banyak pilihan. Kalau tai sama, ambil beli seluar sependek ambil, beli tu. Orang perempuan dia akan pilih satu kedai ni tuan-tuan, dia tengok barang ni. Kemudian dia tengok, dia tak beli lagi. Sebab tu kalau saya shopping, saya suruh anak saya 5 orang dengan bini dia, pi, aku tunggu dalam kereta 5 jam. Hampa sama. Tapi tak apa, bahagia duk tunggu. Daripada tunggu shopping. Ya Allah. Pernah lah baru nikahan. Nikah bulan Ramadan. Bini ni abang, bang, jomlah kita shopping. Kita baru menikah, layan lah. Boleh shopping paling tak suka ni. Orang lelaki shopping tak suka. Dia pegang tangan kita, jomlah bang, pergi. Baru nikah bulan Ramadan, dia uzur. Kita ni jalan Sungai Petani tu, tahu tak Sungai Petani tu? Kan kedai banyak. Pergi kedai pertama, dia kata, bang, kain ni murah bang. Tengok RM12, 9 kupang. Dia beli tak? Dia tak beli. Dia kata, bang, kedai depan bang, murah lagi bang. Kita pergi tengok, rupanya murah sungguh. Tadi RM12, 9 kupang. Kedai depan RM12, 8 kupang. Murah sekupang. Dia beli tak? Dia tak beli. Dia kata, bang, kedai depan tu, depan. Pergi tengok, rupanya semua RM12, 9 kupang. Tengok tu, 1 kilometer lah. Dia beli tak? Dia kata, bang, semua mahal macam kedai nombor 1. Kita patah balik kedai nombor 2 boleh tak? Yang tu tuan-tuan, membara tak kira ni. Bulan puasa, dia tak apa, tak puasa. Tak lagi dia boleh peminum. Kita ni berpeluh ni. Nak marah baru nikah. Jalan jugalah, dia pegang tangan. Jom lah bang, kita pun RM12 sekupang ya pun. Beli pun tak apa. Jom lah bang, murah. Dengan depan rupanya yang meniaga kedai nombor 2 tu Indon. Dia tengok-tengok mai kali kedua, dia tahulah mesti belinya. Mas! Dia seronok dah, mas. Kita tengok. Apa dah? Mas! Masuk mas. Masuk. Kita pun masuk. Masuk. Mas mau butuh apa? Dia kata. Kita, hang kata apa aku? Enggak, hang maki aku kan? Enggak maki. Mas mau butuh apa? Kita butuh hang. Geram. Tapi bang, bahagia. Boleh kekal sampai 26 tahun. Walaupun kena maki bang. Sebab apa tuan-tuan? Cari redha Allah. Kita bahagia. Abang gelak bersembok ya Allah depan. Jadi tuan-tuan yang dikasih, ingat, kita cari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan, Allah pilih nampak tu. Kalau nak ikutlah depa tak mai malam ni, betul tak makcik? Betul tak makcik? Tapi Allah pilih depa. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok dalam Quran semua ada ayat cerita pasal perempuan. Suratul Nisa, nampak? Suratul Tahrim, Suratul Maryam, semua perempuan. Ada tak Suratul Rijal? Ada. Sebab tu kalau lagu semua perempuan.
Rozana, kau gadis idamanku. Yang gelak ya aku tak habis gini. Oh Fatimah. Lagi apa? Isabella. Semua lagu perempuan. Lagu lelaki ada tak? Najib ada tak? Hampa pilah cari. Aku seorang yang nyanyi lagu tu, tuan-tuan. Sebab tu kakak bersyukurlah. Kita ada suami, kita ada isteri. InsyaAllah cari keberkatan. Jangan cari redha manusia, cari keberkatan Allah. Dan yang terakhir, carilah keikhlasan. InsyaAllah bila ada keikhlasan, kita harap kita mati dengan husnul khatimah. Hidayah dah dapat, berkat dah dapat, mardatillah dah dapat, ikhlas dapat. Ikhlas macam mana? Ikhlas tuan-tuan datang hari ini bukan kerana manusia, bukan kerana Ustaz Abdullah Khairi. Jangan kerana Ustaz Abdullah Khairi datang hari ini nak dapat ilmu, tuan-tuan akan dapat ilmu. Tapi kalau tuan-tuan kerana Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan tak dapat apa balik nanti, rugi ya. Tuan-tuan jangan kerana isteri kita, aku main kerana isteri kita, rugi kita. Kerana ikhlas kerana Allah, tuan-tuan akan dapat Allah. Mengaji ni tuan-tuan kerana Allah. Kan kita akan dapat Allah. Kita buat kerja apa? Kerana Allah. Sebab tu kita ingat semua kita ni ada hubung kait dengan Allah. Meniaga kerana Allah, kan? Kahwin kerana Allah. Ada orang kahwin kerana cantik tak kekal. Kerana duit banyak tak kekal. Sebab tu pilihlah ni yang apa? Kerana Allah. Ni kita datang kerana Allah, kita makan kerana Allah. Bila kerana Allah, dia akan mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada doa dah, nak keberkatan, nak ikhlas. Ikhlas macam mana? Orang tak nampak. Ni tuan-tuan tadi bubuh duit dalam tabung. Nampak sikit, tapi ikhlas. Sikit tak apa, ikhlas. Ni kadang-kadang nak bubuh tu fikir banyak. Ingat, orang yang sedekah ni umur panjang. Orang yang sedekah ni tuan-tuan, Allah akan bagi dia tutup di syurga. Pilih mana pintu syurga yang dia nak. Pintu sedekah, pintu zakat. Tu orang yang buh tu. Sebab tu tuan-tuan ada duit bubuh. Buh sikit tanda ingat nak mati. Buh banyak tanda kita ada duit. Buh sikit ada RM1 buh. Tanda ingat nak mati. Sebab apa? Orang yang banyak sedekah ni tuan-tuan, Allah pilih kita di antara pintu syurga yang kita nak masuk. Banyak, aku dah banyak, ada 10,000, boh 5,000, boh 1,000, boh 500, tanda ada. Ni banyak orang tak ada ni malam ni. Tabung jalan lagi. Jalan dah, boh ha. Saya pernah ceramah di Padang Serai. Masa tu tuan-tuan kuliah saya, cerita pasal sedekah. Nak buat tu sekolah di belakang. Tuan-tuan, mari kita sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'. Bandingan ni orang sedekah seperti dengan satu biji benih keluar 700, 7,000, 1,400. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda. Sedekahlah, sedekah. Ada seorang budak tu tarik keluar RM5. Dia naik motor. Nak boh tak boh. Mana tabung nak boh ni? Nak boh tak boh? Boh RM5. Boh. Allah, minyak motor tak ada. Pakcik. Minta balik RM2 balik. Dia minta RM2 balik. Pakcik tu pasal apa? Saya main naik motor. Kalau tak ada lagi minyak habis tak apa, pakcik tu ambil nak. Dia balik dia telefon saya. Ustaz, saya sampai dekat Shell, buh minyak. Tengah buh minyak, ada satu van pancit tayar. Saya pun man, saya tahu. Dia duk buka tak boleh. Saya pun, pakcik, pasal apa ni? Nak buka tak boleh kan? Tak apa, saya buka. Dia pun buka, ambil tayar spare ganti. Elok ganti apa semua. Pakcik tu seluk-seluk. Nah, bagi RM300. Dia tahu ustaz, silap ustaz. RM5 minta RM2 balik. Kalau tak minta RM500 ustaz. Kita ni tuan-tuan kadang berkira dengan Allah. Semayang berkira, sedekah berkira. Semayang tu nak bagi cepat tu. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waladhdallin. Amin. Surah pun tak baca. 60 tahun dah. Apa salahnya tuan-tuan pak cik yang dah 60 surah baca bang, jangan berkira dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu menjadi ya. 60 tahun dah. Tak baca lagi surah. Allah waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, tak sebut. Ada seorang tuan-tuan sahabat Nabi dah masuk syurga. Kerana apa? Sami Allahu liman hamidah. Dia sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Tiba-tiba habis sembahyang Nabi tanya, siapa yang sebut tadi? Sahabat ni takut nak angkat. Siapa yang sebut tadi? Aku ya Rasulullah. Kau ulang sekali lagi.
hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata, ketika kau sebut sami Allah liman hamidah, kamu sebut doa ni, malaikat berbondong-bondong turun untuk tulis pahala kamu di akhirat. Allah. Dia tak berkira dengan Allah. Kita berkira. Allah akbar. Waladhdallin amin. Allah akbar. Kau nak baca surah pun tak? Kau sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tak ada. Kau nak baca doa pun tak? Kau nak sujud bagi panjang sikit kan? Kau nak, sebab apa? Nabi kata banyakkan doa ketika sujud. Masa sujud tu doa lah. Allah, kalau seorang-seorang lah. Ya Allah, dalam hati ampun dosa aku. Ya Allah, terimalah ibadat aku ni. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada doa tak? Kan? Ada doa kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu doa tak? Tak ada. Kira dengan Allah. Lepas semayang ada doa. Amin. Tak ada? Habis Assalamualaikum warahmatullahi. Belah tu ya. Apa salahnya doa ataupun zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, terimalah semayang aku. Jangan berkira dengan ibadat. Ni kita nak masuk Rejab ni, dah Rejab ni. Ni nak masuk Syaban, ni 10 Syaban. Kau nak puasa pun tak, kira. Buat ibadat kira. Allah kira tak dengan kita? Tak ada, oh bang. Allah bagi rezeki lagi. Allah bagi anak kita, bagi anak lagi. Bagi anak kita pandai pula masuk universiti lagi. Kemudian bagi kita tak bersyukur. Sebab tu bang, ingat. 4 perkara ni sangat penting untuk nak mati husnul khatimah. Ada sejarah dia. Pertama, hidayah Allah. Kalau dapat hidayah, doa banyak. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa banyak-banyak. Lagi apa? Ya muqallibal qulub sabbit qulubana qulubi ala dinika wa ta'atika. Doa tu bagi kita taat hati. Lagi apa? Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ataupun Allahumma hdini Allahumma hdina wahdi qaumani fa innahum la ya'lamun. Doa tu lepas semayang ni kita nak lagi apa dia? Sebagai tanda, pertama hidayah Allah, yang kedua redha Allah, keberkatan. Bila nak keberkatan, jangan lupa tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa baca Quran banyak-banyak, berkat. Jangan lupa tuan-tuan datang majlis ilmu, berkat. Yang ketiga apa? Cari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Cari redha Allah, kamu bahagia di dunia dan akhirat. Cari redha manusia. Orang tak bagi gaji, kita tension. Orang tak, kita tak nak duduk jiran sebelah, tak bagi apa, punuri kita bagi kat dia, tension. Ni tambah Ramadan ni tuan-tuan. Selalunya orang akan bagi ni jiran-jiran. Betul tak? Kita bagi jiran kita ni, bihun goreng, udang penuh. Udang penuh. Jiran kita bagi apa? Cucuk udang. Orang bagi bihun goreng, udang banyak. Ni bagi cucuk udang tak ada. Komplain. Kalau cucuk udang tak ada, cucuk badak ada tak? Cucuk kodok duduk atas ketul. Pakai tak makan lah tuan-tuan. Jangan komplain. Terima sudah. Ni dah, terima sudah, jangan komplain. Ni banyak komplain tuan-tuan. Sebab tu Ramadan nak masuk ni tuan-tuan, pahala cukup besar cari keberkatan tu. Dan insya-Allah cari redha Allah. Yang terakhir, buatlah ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Kita buat orang tak tahu. Tuan-tuan bersedekah ni orang tak tahu. Kan, orang tak tahu, tapi kita tahu. Kita sendiri pun tak tahu. Tarik, boh. Tengok Allah, bini suruh beli gula. Doh, silap ibu 50. Mampus lagi. Yang penting cari husnul khatimah, sebaik-baik kematian kita. Saya setakat itulah ceramah saya malam ni. Semoga ada keberkatan. Dah hampir sejam lebih dah. Dan insya-Allah harap tuan-tuan, kalaulah kita mati esok kan, saya masuk syurga, saya nak tarik tuan-tuan semua yang ada di Masjid Jami' Julutong ni. Kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Bolehlah. Yang sinilah, yang belakang tu baru mai, lambat sikitlah. Sebab tuan-tuan mai awal. Yang depan ni. Tapi kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi ya. Tarik saya sama, Ya Allah kata, aku masuk syurga ni kerana Ustaz Abdullah Khairi, tuan tarik dah. Boleh? Tarik sama, ingat saya sama. Sebab apa? Kita nak masuk syurga bukan seorang-seorang. Semua memerlukan kawan kita. Nak semayang kena ada imam, tak boleh seorang. Orang rugi. Nak buat kenduri kena ada orang lain. Betul tak? Kita nak buat apa semua kena kawan. Sebab tu jangan bergaduh antara kita. Nak bergaduh politik, pihak raya. Seminggu pihak raya tu gaduh. Lepas tu jangan bergaduh bodoh. Ni kita lah ni orang intelek, psikologi kena pandai. Masa dekat pihak raya seminggu tu kan, masa kempen tu apa gaduh. Lepas pihak raya pakat elok-elok ni. Masjid Julutong ni pakai elok. Sebab rumah ni rumah kita semua. Kalau dia mati pun dia menyokong pembangkang kerajaan, dia semayang jenazah kita.
Dia angkat jenazah kita main sini oh. Tuan kena ingat. Apa salahnya kita pakat elok untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala bagi meriah, bagi imarah. Saya yakin tuan-tuan, insya-Allah Masjid Jami' Jelutong ni orang yang bina ni bukan daripada duit siapa-siapa ni, duit kita semua dia. Ni wakaf orang kan? Wakaf siapa ni? Ada seorang tanah. Tanah wakaf. Tanah ni wakaf tuan. Tuan-tuan tahu tak nilai tanah ni berapa di Pulau Pinang? Ni. Hampir dekat 4-5 juta. Tuan-tuan bayang kalau dia ambil balik. Dia ambil balik macam mana? Yang kubur tu semua bangun. Demonstrasi tu kan dia. Tapi alhamdulillah dia dah mati dah. Tuan, ni dapat pahala. Saya nak tanya tuan-tuan, apa sumbangan tuan-tuan untuk dapat pahala di akhirat? Ada tak? Cuba renung tengok. Ada tak masjid tuan-tuan buat? Ada tak satu barang dalam masjid ni tuan-tuan bubuh? Ada tak? Ada tak kipas tu kah? Tu kipas tak jalan tu kukul lah tuan-tuan bubuh? Ada. Kalau ada tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau tak ada, apa yang ada? Tuan-tuan renung tengok, kita nak mati bang. Apa yang ada? Kalau ada, alhamdulillah. InsyaAllah kita harap kita mati dengan husnul khatimah. Jadi setakat itulah saja. Kalau siapa nak bantu saya, ada kawan bawa satu gol emas. Tapi bukan gol, dalam tu ada as-sofa gel. Saya duk bawa orang pergi Mekah tuan, kadang sakit lutut ni. Sakit lutut, sakit tangan, sakit tengkok. Bagus. Pakcik kita duk semayang, duduk diri, duduk kan. Boleh sapu kat lutut. Nanti semayang boleh berdiri. Nak turun, terus masuk kubur. dah melawak. Harga dia mahal sikit lah, RM80. Siapa boleh dapat ada di belakang lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik per Allah, yang lemah kelemahan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.